Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita berada dalam sesi yang kedua untuk ujian lisan, iaitu acara berkumpulan. Anda diberi masa antara 12 hingga 15 minit untuk membincangkan soalan yang telah diberikan tadi. Sebelum itu, dengarkan soalan yang akan dibaca. Dasar satu murid satu sukan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara untuk memastikan setiap murid diberikan peluang melibatkan diri dalam aktiviti sukan sama ada pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Dasar ini telah banyak memberikan faedah kepada semua murid. Ulaskan pernyataan tersebut. Diulang sekali lagi. Dasar satu murid satu sukan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara untuk memastikan setiap murid diberikan peluang melibatkan diri dalam aktiviti sukan sama ada pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Dasar ini telah banyak memberikan faedah kepada semua murid. Ulaskan pernyataan tersebut. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia prihatin. Dasar satu murid satu sukan yang telah diperkenalkan oleh mantan Menteri Pendidikan Malaysia yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tahun 2011 telah memberi satu impak yang positif kepada semua murid. Dasar ini telah membuka banyak peluang kepada murid untuk menjadi lebih profesional dan hebat dalam bidang sukan. Malaysia yang masih ketandusan atlet dan juga pakar-pakar sukan hendaklah mengemukakan cadangan dan manfaat di dasar satu murid sukan telah banyak manfaat. Jadi di sini saya mahu menekankan manfaat pertama iaitu dalam satu dasar ini dapat menggalakkan banyak pelajar untuk menyertai dan selepas mereka menyertai mereka boleh mencikut dalam yang lebih serius. Jadi di sini melalui penyertaan mereka setiap murid diberikan peluang dan juga ada potensi untuk menjadi lebih hebat dalam bidang ini. Dan di sini tegasnya pihak sekolah terutamanya perlu menyediakan kemudahan yang lebih maksimum kepada murid-murid dalam menyertai bidang sukan. Saya setuju dengan Aina. Bukan itu sahaja, pada pandangan saya, dasar satu murid satu sukan ini memberi banyak kelebihan kepada pelajar-pelajar di mana dasar ini akan menunjukkan pelajar yang mengamalkan atau menerapkan budaya mementingkan kesihatan dalam diri mereka. Pelajar-pelajar yang lazimnya terlibat dalam aktiviti sukan di sekolah akan lebih mempunyai otak yang cerdas berbanding pelajar-pelajar yang lain. Hal ini akan menyebabkan aktiviti pembelajaran dan pengajaran di kelas akan menjadi lebih mudah dan mereka akan skor di dalam peperiksaan. Bukan itu saja, dasar satu murid satu sukan ini juga dapat mencukil bakat para pelajar di sekolah-sekolah. Guru-guru dapat mencukil bakat pelajar-pelajar kerana sekarang pelajar-pelajar kurang berkeyakinan dan segan untuk menunjukkan bakat yang mereka ada di dalam diri masing-masing. Jadi dengan adanya dasar ini, guru-guru dapat mencukil sedikit sebanyak bakat pelajar-pelajar untuk menjadikan mereka pelapis kepada abang-abang ataupun kakak-kakak mereka di tingkatan 5 itu. Di samping itu, bagi pendapat saya pula, dasar satu murid satu sukan ini diwujudkan untuk memberi akses kepada semua murid agar mereka memperoleh manfaat dan faedah daripada perlibatan mereka dalam sukan, khususnya untuk murid yang kurang atau tidak aktif dalam bidang co-curricular. Maka melalui dasar ini, murid-murid bukan sahaja dapat meningkatkan kecerdasan jasmani, malah mereka juga dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid. Tamsilnya, murid-murid berpeluang untuk bergaul dengan murid kaum lain seperti kaum Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan dalam sesuatu permainan atau sukan. Semangat perpaduan ini lebih menarik dilihat apabila mereka disatukan dalam satu pasukan permainan yang sama. Perkara ini boleh menggalakkan murid untuk berinteraksi dengan rakan sepasukan yang berbilang kaum dengan lebih erat dan lebih mesra
dalam merancang strategi untuk mengalahkan pihak lawan. Sementara itu, rakan-rakan penyokong dan guru-guru penasihat boleh memberi sokongan kepada atlet-atlet pemasukan yang sedang bertanding. Jadi, di sini kita boleh lihat melalui sokongan tersebut, dasar ini dapat memupuk ataupun membentuk murid yang menghayati semangat kesukanan dan juga semangat perpaduan kaum di negara ini. Selain daripada itu, murid-murid dapat mengisi masa lapang mereka dengan lebih berfaedah. Melalui aktiviti sukan, mereka kita lihat semakin ramai pelajar mula terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat seperti rokok dan aktiviti yang tidak mendapat satu manfaat. Jadi melalui dasar yang tadi diperkenalkan oleh YB Tan Sri Media Yasin ini, kita dapat lihat bahawa ada satu anjakan paradigma di mana mereka menjadi lebih mementingkan masa kerana masa itu emas, dan juga mereka lebih menghayati sebenarnya apakah sukan itu manfaatnya terlampau banyak sehingga mereka tidak dapat lihat bahawa masa yang lapang yang selama ini mereka sia-siakan dapat dijadikan satu masa yang sangat berharga sehingga mereka boleh ke peringkat yang lebih hebat lagi. Saya setuju dengan pernyataan Aina. Saya tertarik dengan pernyataan Aina yang murid-murid ini ataupun pelajar atlet-atlet ini dapat menepati waktu, di mana di sini dasar ini boleh memupuk murid-murid untuk membentuk sasian dan jati diri dalam diri mereka, di mana apabila mereka keluar daripada sekolah menengah ataupun sekolah rendah, mereka di sini sudah dididik untuk menepati waktu, berdisiplin, dan keterampilan mereka juga dapat dilihat di mana mereka sangat-sangat menepati waktu. Kita sedari bahawa penyakit kronik seperti diabetes mellitus dan penyakit kencing manis ini sering melanda negara kita dan menjadi isu buah mulut oleh semua rakyat di Malaysia. Jadi dasar satu murid satu sukan ini akan menyebabkan pelajar-pelajar ataupun kanak-kanak melibatkan diri mereka dalam sukan, yang mana sukan ini akan menyebabkan tubuh badan mereka menjadi lebih sihat sekaligus dapat mencegah daripada penyakit-penyakit kronik. Izinkan saya mencelah. Saya suka untuk cakap tentang perpaduan dalam bidang sukan ini. Kita boleh lihat dalam pasukan bola sepak negara kita yang mempunyai berbilang kaum, iaitu Melayu, Cina dan India. Salah seorang pemain Melayu iaitu Syafiq Rahim. Pemain Cina kita boleh lihat Dominic Tan, dan India kita boleh lihat S. Kunandan. Bagaimana mereka bersatu dan membentuk satu pasukan yang hebat untuk mengalahkan pasukan-pasukan yang negara lain. Jadi sukan ini penting untuk memupuk perpaduan di dalam diri setiap masyarakat sebenarnya. Saya setuju dengan pernyataan Nizan. Saya suka tambah untuk pernyataan Nizan, di mana sejak negara kita menikmati arus kemerdekaan ini, tiada lagi acara sukan yang dipertandingkan mengikut kaum dan warna kulit. Hal ini tercetus apabila kerajaan mengambil inisiatif memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional secara konsisten dan berterusan hingga hari ini. Kerajaan sangat menggalakkan penglibatan rakyat yang berbilang kaum, terutamanya murid sekolah, untuk menceburi dalam bidang sukan dan kurikulum. Dari sini, dasar ini dapat memupuk semangat perpaduan dan semangat kekitaan antara kaum dalam kalangan murid di Malaysia. Saya begitu bersetuju dengan Fatin dan izinkan saya menambah. Bukan sahaja sukan ini tidak mengira warna kulit untuk kita mengikuti acara-acara yang dipertandingkan. Malahan pelajar-pelajar yang kurang upaya juga diberikan peluang untuk memajukan diri mereka dan menyertai sukan-sukan yang diadakan. Saya setuju dengan pendapat saudara dan juga saudara, tapi di sini sebenarnya selain daripada semangat perpaduan dan juga semangat kekitaan dan juga semangat kesukanan, semangat bekerjasama juga dapat dipupuk, bukan sahaja antara murid dan murid tetapi sesama kaum, di mana kita lihat di sini sukan banyak mengajar kita tentang erti kerjasama, dan daripada bangku sekolah lagi kita lihat mereka telah diperkenalkan dengan perkara-perkara yang sebegini, seperti yang telah dikatakan oleh salah seorang daripada saintis Albert Einstein. Dia kata merupakan pendidikan perkara yang paling penting untuk semua dan patut dimulakan daripada bangku sekolah ini.
bagi saya banyak nilai-nilai murni yang boleh kita ambil daripada dasar satu murid satu sukan ini. Bukan sahaja kita boleh bekerjasama maupun ada semangat kesukanan, semangat kekitaan, semangat perpaduan, tapi kita juga akan lahirkan satu nilai, iaitu nilai untuk menghormati antara satu sama lain. Kita menghormati jurulatih kita menghormati rakan-rakan sepasukan kita walaupun berbilang kaum. Jadi dasar satu murid satu sukan ini memang adalah cadangan yang terbaik untuk meningkatkan lagi nilai-nilai murni di dalam diri kita. Baiklah, untuk akhirnya cikgu memberikan peluang kepada mana-mana calon untuk menyatakan apa-apa sahaja idea ataupun pendapat anda tentang sukan. Silakan. Jika kita lihat sukan mula tidak mendapat tempat, mereka kata tentang sukan itu susah dan makin lama makin pudar. Sebenarnya di sini inisiatif oleh pihak sekolah dan juga pihak kementerian sangat perlu dititik beratkan, itu pihak sekolah perlu lebih kreatif dalam mendidik pelajar bagaimana kita nak melipat gandakan lagi bilangan pelajar dalam bidang sukan. Ini perlu diberi perhatian antara pihak sekolah, pihak kementerian perlu sama-sama bekerjasama dalam membendung masalah ini. Dalam pihak sekolah contohnya mereka perlu mengadakan lebih banyak lagi latihan dan perlu dan bukan saja latihan tetapi kemudahan. Jika kita lihat ramai pelajar kata mengapa mereka tidak mampu menyertai sukan kerana tiada kemudahan yang cukup, kerana tiada peralatan ini dan itu. Dan itulah di mana peranan sekolah, mereka perlu menyediakan kelengkapan yang lengkap dan untuk pihak kementerian pula dengan menyediakan lebih banyak lagi pertandingan dan juga kempen kepada pelajar-pelajar tersebut. Saya bersetuju dengan Aina. Namun begitu, situasi pandemik yang melanda seluruh negara mungkin menjadi alasan kepada pelajar-pelajar di Malaysia untuk menyertai acara sukan yang diadakan oleh pihak-pihak sekolah. Namun kita tidak sepatutnya lupa akan idea dan cadangan kerajaan yang mengadakan pelbagai pertandingan di dalam talian. Baru-baru ini saya menyertai satu pertandingan bola jaring peringkat daerah dan bakal membawa nama sekolah ke peringkat negeri. Saya sangat bangga dengan idea ini dan saya harap idea untuk memajukan sukan ke peringkat antarabangsa tidak berakhir di sini saja. Saya juga setuju dengan pernyataan Aina dan Aina di mana kepunca-punca murid-murid ini kurang menyertai aktiviti sukan dan kurikulum kerana mereka mempunyai perasaan malu untuk menyertai kerana murid-murid yang lain akan menggelakkan mereka jika mereka tidak mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi pihak sekolah perlu menggalakkan lagi dengan mengadakan acara-acara seperti yang Aina sertai dalam secara talian di mana tidak ramai akan melihat, hanya gurunya yang melihat. Jadi di sini kita boleh katakan yang pihak sekolah dan kerajaan juga boleh mengadakan pertandingan ataupun permainan sukan dalam keadaan normal baru. Pada pendapat saya juga, belajar lebih kepada bidang e-sport, lebih kepada permainan video online seperti Mobile Legends ataupun PUBG dan sebagainya. Perkara itu sebenarnya ada kelebihannya, iaitu dapat pelajar-pelajar juga dapat bekerjasama untuk bermain di dalam permainan video online ini. Tetapi sebenarnya banyak masa yang terbuang dan sebenarnya tidak sihat perkara ini kerana kita duduk di satu tempat dan bermain dan menghadap telefon saja. Jadi perkara itu tidak memberikan kesihatan yang baik untuk diri kita dan rakan-rakan yang lain. Baiklah, nampaknya cukup sahaja untuk hari ini. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada para calon semua. Terima kasih. Terima kasih.